yafqahu qawli. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah min al-qawli wa amali fi ta'atih innaka dzul fadlil 'azim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamadati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa qur rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Qala al-musannif rahmat ta'ala wa nafa'na bihi amin. Kita sambungkan tazkirah ilmu kita ni, lama kita berhenti. No, Covid ni dia tak mesra, no. Dia memutuskan segala-galanya. Jadi kita sambung lagi dalam kafiat cara-cara kita bertakbiratul ihram. Dulu kita berhenti di situ. Dan ada lagi berapa masalah yang berhubung dengan takbiratul ihram ini. Ya. Yang berhubung dengan takbir yang sebiaganya dipelajari oleh setiap orang. Tak ni, kalau tam. Makmum dengan imam. Al-makmum wal imam. Itu kita berhenti tentang tak habis lagi kafiat-kafiat cara-cara takbiratul ihram dan lafaz-lafaz dia. Jadi kita sambung lagi. Dan ada lagi berapa masalah dan mengaji masalah ni dengan takbir yang berhubung dengan takbir yang seaganya dipelajari oleh setiap orang, iaitu dapat kono. Jika berkata seorang itu Allahu Akbar dalam maksah yang ke-50 53 no 53 kita tak habis hari panjang. Kita sambung itulah 53. Jika berkata seseorang itu Allahu Akbar, dia sepatutnya Allahu Akbar. Allahu Akbar, dia pergi panjang Allahu Akbar, dia tambah huruf waw di situ, mat situ. Dengan menambahkan huruf waw, dia tambah huruf waw, dia takbir, katalah dia jadi imam ataupun dia sembahyang seorang, no? Jadi payah kita nak mengaji ni, begitulah benda-benda yang kita duk walid duk buat, kadang-kadang kita terikut, ya. Kadang kita dah lama tu, kita style kita tak ubah. Jadi jadi imam, contoh jadi imam. Jika berkata seorang itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengan menambahkan huruf waw yang mati ataupun berbaris, nescaya tidak sahlah sembahyangnya. Dan tersebut dalam kitab Al-Rawdah. Jika berkata seorang Allahu Akbar, dia tambah lagi huruf ha, dia bertambah lagi huruf waw. Allahu, lepas tu Allahu Akbar, dia tambah Allahu Akbar. Alif tak ada, dia tambah waw saja. Allah, dia tambah huruf Allah tu satu hal. Satu orang kemudian dia tambah Allahu, lepas tu huwa akbar, huwa akbar. Dia tambah situ. Tidak sahlah sembahyangnya. Itu situ. Ada kadang-kadang kita dengar orang takbir, dia jadi imam. Allahu Akbar. Allahu Akbar tak boleh panjang, tambah satu huruf mat. Dia tak boleh ada huruf lain daripada situ. Dan tersebut dalam kitab Al-Kifayah. Jika menambah seorang huruf alif selepas huruf ba, ni masalah ni. Sambung-sambung masalah yang ratib, yang ghalib orang dah buat lah. Dia ambil Tuan Syekh dan Musannif kita dia tulis ni, bermakna kata ada banyak kadang-kadang kita terjumpa macam-macam ni, dan diri kita sendiri pun kalau macam tu kena tukar lah.
Malam ni dah kita jumpa dah, benda yang kita buat tu selalu duk buat, rupanya tak betul, maka kita mengaji, kita kena cepat-cepat ubahlah. Yang ke belakang tu tak apalah, kita dah tak ni nak buat macam mana. Tambah huruf alif selepas huruf ba, jadi dia baca Allahu Akbar. Selalu rembang lah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak apalah bang, azan tak apalah. Kalau takbiratul ihram tak boleh. Dia baca Allahu Akbar. Ataupun dia tambah huruf alif tu dia jadi kasrah. Allahu Akbar. Hu ikbar. Allahu dia baca ikbar. Baca ikbar. Sama ada dibaca dengan fathah hamzah ataupun kasrahnya, tidaklah sah semayangnya. Awal lagi dah tak sah dah semayang kita. Jangan diubahlah. Jangan diubah. Ada yang setengah putus pada Allah, bunyi kebar aja, hu tak bunyi, apa pun tak bunyi, hilang fi hu tu bunyi kebar. Kalau macam tu pun tak sah juga. Dia kena semua zahirkan semua huruf yang ada dalam takbiratul ihram. No? Kerana kalimah ikbar, dia baca ikbar tambahlah alif, huruf alif tu dengan kasrah hamzah bermaknanya darahid. No? Dan kalimah akbar dia tambah satu lagi dengan fathah hamzah maknanya gendang. Oleh demikian, barang siapa yang menyebutnya kalimah-kalimah tersebut dengan sengaja, nescaya jadilah kafir dia. Auzubillah lah. Nah. Kalau sengaja nak buat pemain tak boleh. Nah. Kemudian jika ditasdikkan huruf ba pada akbar, misalnya dia baca akbar, kaf tu dengan ba tu ba fathah, kaf tu habis hidup kabbar. Jadi maka seperti ini berkata Khadi Al-Khuduh Ibn Radin di dalam fatwanya, tidak sah semayang. Jarang jumpalah ni. Nah. Tapi kalau hak Allahu Akbar tu jarang biasa jumpa. Allah Akbar biasa jumpa. Tu baliklah. Kadang-kadang kita jumpa jugalah. Mungkin dia takut kalau tak pernah jadi imam, orang suruh ketak je ni. Kalau ketak pun tak boleh. Jadi imam katut apa ni, takut. Kalau dah cari siapa pun tak ada, dia itu pakai jubah dengan janggut dengan sorban pun orang serah kat dia lah. Kalau selalu tu imam ada, dia tak boleh masuk tempat tu. Imam dia surau sekalipun dia tak boleh masuk. Imam dia imam tempat lain pun dia tak boleh mai jadi imam tang ni. Kalau tu imam sini tak bagi, kalau tu imam kini tak sila-sila, dia pandai-pandai nak piduk, dia ustaz ke apa ke, kecuali qadi tu memang dia duk jaga, sultan tak payahlah dia. Kalau hak bertempat ni kita tak boleh masuk. Kita ustaz macam mana pun kita tak boleh masuk tempat orang. Kalau orang tak bagi, orang tak suruh, jangan. Kalau orang suruh pun Allahnya bagi depa lah, bagi hak tempat depa lah. Hak kuasaan-kuasaan sini semua mengaji dah. Kalau takut apa? Nak takut tang mana? Nak takut kok kita tak baca Fatihah selama ni, kalau kita tak yakin Fatihah kita tak betul, tak boleh. Takut ayat baca 3 ayat je, pendek-pendek pun cukup dah. Nak panjang-panjang macam orang nak tunjuk-tunjuk berapa, tambahlah lagi senang, Quran duduk depan, habis tak ada baca alif lam sajadah tu sudah. Alif lam mim tanzilul kitab, bila berhenti tambah nak 3 ayat, berhenti je lah, habis dah tak ada. Ataupun qul huwallah dah. Ramah lahok tak apalah, tak bunyi apa langsung. Semua perkataan imam.
terapi ya. Maghrib dengan isya subuh apa mengelak. Sebab takut baca darah. InsyaAllah kita baca 3 kali 4 kali kita dah biasa jadi imam. Bawa lah, boleh bawa dah, semua pekat boleh bawa. Tak sadut takut. Takut apa? Kemudian jika diulang-ulangkan huruf ra pada akbar, maka sahlah sembahyangnya. Akbar, akbar, akbar. Ra tu jadi double, triple. Akbar, akbar, akbar tak boleh. Akbar, ra tu jadi macam kita baca surah apa? Ada yang kita baca huruf tu yang jadi kelab dia jadi huruf ra dal, kita tambah qalqalah dia. Dan diulang-ulangkan huruf ra pada akbar, maka sahlah sembahyangnya, karena mengikut loghah bahasa Arab bahawa huruf ra itu ialah huruf yang berulang-ulang. Boleh baca Allahu akbar, Allahu akbar, jadi ra. Ada yang baca Allahu akbar, Allahu akbar, habis ada setengah tu dia derai sikit Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi di dua double. Sama juga dengan takbiratul ihram. Allahu akbar. Boleh. Sah. Seperti berkata Al-Zujad, dan huruf yang pertama daripada yang bertasdid itu tidak jatuh, makna tidak berlaku, ia melainkan sukun, makna mati, dan berulang-ulang itu tidak mengubahkan maknanya. Kemudian satu lagi masalah, jika digugurkan seorang hamzah pada kalimah Allah, seperti berkata ia dalam ni apa ni lafaz niat tu, nawaitu usalli fardhan dhuhri, fardhan dhuhri, nawaitu usalli fardhan dhuhri lillahi ta'ala. Dia tak baca lillah, dia baca lillahi ta'ala. Nawaitu usalli fardhan dhuhri lillahi akbar. Dia baca, dia sambung, nescaya sahlah sembahyangnya. Tapi dia bukan, kita bukan macam tu, kita niat, lepas niat ni tak apalah. Kalau orang yang Arab betul itu, dia kena niat yang ni lah. Kita lepas niat tak apalah. Ini masalah dalam kitab tu, dia cerita untuk orang Arab lah, dia niat macam tu, dia usalli tu niat, kita lepas niat, kita baru nak memukadimah dia. Seperti mana berkata Syaizuddin bin Abdul Salam pada fatwanya, dan dijelaskan bahawa hamzah wasal itu gugur ia di tengah-tengah cakapan. Itu masalah. Jika ditukarkan hamzah pada kalimah akbar dengan huruf waw, seperti berkata seseorang Allahu akbar, alif itu dia ubah jadi waw, Allahu akbar. Dan menyebut apa yang disebutkan oleh Syekh Ibn Munir Al-Maliki, bahawa sembahyangnya sah, karena hamzah itu boleh ditukar dengan waw dan diubah. Waw juga boleh diubah dengan hamzah. Tentang tu, tentang lapas kafiat takbiratul ihram. Kena pastilah, kita dah mengaji lama dah lepas Covid tahu apa masalah-masalah dia. Jadi kita kena jagalah takbir ni. Kalau pandai jangan duk ubahlah. Kita buat hak kita duk mengaji Allahu akbar sajalah. Kalau tak masuk tu, kalau dah habis tu tak apalah. Kalau duk sambung lagi Allah tak boleh masuk, berhenti, tak apa. Jangan bagi habis dah angkat dah, lepas tu baru nak putus boleh, tak boleh lah. Kemudian yang ke-54-nya, imam bertakbiratul ihram dengan kafiat yang salah. Kita makmum berimam dengan seorang yang jadi imam, ya ni lawan takut jadi imam. Jika imam mendatangkan dengan takbir yang salah
yang membatalkan sembahyang, yakni tidak mengikut kafiat yang betul, seperti mana di antaranya telah diterangkan pada masalah 53 yang baru ni, yang tadi ni. Maka tidak harus ini makna kata tidak boleh, tidak sah makmum berimam dengan dia. Makmum kena rakah lah, baru-baru saja, baru takbir dah tak boleh ikut dah. Kalut lah. Kalau dia ikut juga dengan segan, ikut segan kat dia, dalam sembahyang tak boleh segan. Tak boleh segan, kita ori lah. Kita duduk segan dekat dia, segan baik pi lah. Ikut dia sembahyang kita tak sah, dia tak apalah. Kita kena buat lain, payah. Jangan duduk segan, kita tak boleh ikut dia. Habis nak sembahyang macam mana? Kacau jugalah tu. Kalau dah kita mai satu masjid macam tu, nak sembahyang macam mana? Kecuali imam-imam yang dilantik oleh sultan tu, makna kata mereka dah ada interview, dah tetap dah. Tu tak apalah, mungkin satu tu ada orang dah diuji semuanya, ada masalah dia, mungkin gigi dia apakah, bolehlah. Ni kita ni baru-baru main nak cuba, masuk orang suruh, kita bunyi pelik, jadi tak boleh. Dan jika seorang imam yang tidak dikenali, itu dia, kita tengok kita hari tu tak ada siapa mai, bang-bang tak ada, semua tu imam tak mai, kita pun kan dah, contohlah, bukan saya ni. Contoh, kita mai tak ada siapa nak jadi imam, imam tak mai, sakit perut itu, tapi mana kita dia tak bagi tahu. Kemudian mai lah seorang dengan jubah dia, dengan apa semua, kita pun seganlah kan, bagi dia jadi imam. Ni cerita masalah ni. Jika seorang imam yang tidak dikenali hal orang imam tu, kalau kita kat kampung ni kita kenal dah kan, dia ni memang kalau jadi imam baca pelan, nak dengar apa pun tak boleh. Tahu dah. Hari tu kami suruh dia jadi imam, tak tahu langsung takbir, kalau dia nak bangun ke tak tahu. Rupa-rupanya dia bangkit dah, kita baru tak bangkit lagi, duduk sujud lagi. Tu tak apa, ni kita tak tahu dia macam mana perangai dia. Jika seorang imam yang tidak dikenali halnya bertakbir dengan sir, tanpa suara, angkat je tangan, tak ada bunyi, dia bunyi kat dia aja, bunyi dia, masalah takbir dia, maka ia tidak harus berimam dengan dia. Tidak harus kita berimam dengan dia. Dan berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dan jika ia itu imam tu bersemayang dengan kaum para makmum tanpa ihram. Tanpa ihram ni makna tanpa takbiratul ihram lah, maka tidak sah semayangnya. Kita tak dengar. Kalau kita ikut tak sah lah. Payah. Imam gagal pun payah juga. Imam baca pelan, dia nak takbir pun lama, pelan. Jadi imam ni kena takbir derah lah. Sama ada takbir pindah rukun ataupun takbiratul ihram, bagi dengar lah. Ni pakai mikrofon pun tak dengar. Kacau. Tambah surau-surau tepi jalan, masjid tepi jalan, kena mutu lalu hak 3 suku tu, wai 3 suku tu, beli 4 biji cukup, hilang apa dia baca tak tahu. Lagi penin. Kalau ada macam tu bagi orang lain lah. Kalau kita tak boleh, kita habaq aku tak boleh jadi imam, nampak naik lah, pelan aku baca, tak erti nak baca derah aku. Kita mengaku kita tak ada apa, orang lain nak. Jika ia imam bersemayang dengan kaum para makmum tanpa ihram, maka tidak sah semayang mereka tu, mereka imam tu, makmum tu, sama ada dengan sengaja ataupun lupa. Berkata Imam Nawawi, dikehendaki dengan ihram di situ ialah takbiratul ihram. Penting takbiratul ihram.
Sebab kita nak ikut dia kena ada hak tu. Yang lain tak apa lagi, kita boleh duduk dengar bunyi kaki dia apa berubah dia. Kita kalau contoh kita jadi masbuk lah, kita duduk dengar dia tak mau baca pederah, penahan rukun dia pun tak mau, dia bangkit ikut dia. Kita dengar dia berubah tu tak apa dah. Ni sampai takbiratul ihram pun tak dengar, tak boleh ikut lah. Sebab dia nak dengar ayat tu yang ada Allahu Akbar tu. Zon kita kata dia bagus, dia sebut kot tak apalah. Tapi kalau dia main-main dia kata habis tak ni, saja nak baca pelan. Kalau dah kita takbir dekat ikut dia, kemudian kita duk ikut dia juga, habis-habis sembahyang dia, tadi saja saya nak takbir pelan-pelan. Boleh tak gaduh lah, qada tak gaduh, sembahyang balik lah. Kalau dia bangkit nyah api gitu, kita kena sembahyang lain. Sebab kita tak tahu takbiratul ihram dia macam mana. Bersalahan jika takbir iya imam. Allah, tahu mana ni? Kerana apa ni? Berkata Imam Nawawi, dikehendaki dengan ihram itu ialah takbiratul ihram, kerana ia tidak tersembunyi pada ghalibnya. Jadi ihram dalam sembahyang ni makna takbiratul ihram lah. Bersalahan jika takbir iya imam tu dengan meninggalkan niat, maka sepatutnya sembahyang mereka di belakang sahlah. Tu imam tak niat, bukan tak takbiratul ihram, dia tak niat. Masalah takbiratul ihram kalau kita tak dengar tak boleh ikut. Tapi kalau dia tak niat, tak apa. Sebab tu hak dia, kita bukan nak beli periksa niat lah hati dia. Tak boleh, kita tak boleh periksa. Dia tak niat ke dia niat, terpulang kat dia lah. Sahlah sembahyang kita di belakang, kerana niat itu perkara yang tersembunyi seperti hadas juga. Lepas sembahyang dia kata dia tak mandi janabah lagi pagi ni, habis dah baca alif lam mim sajadah, baca hal ata sampai habis dah, kita lenguh dah. Tanpa la 7 suku baru habis. Nak pergi beli nasi lemak dah duk cadang ni, lepas ni bagi salam je aku nak pergi dah. Tiba-tiba dia kata, saya Allah minta maaf lah, saya tak mandi hadas tadi, malam tadi tak. Tu masalah. Masalah tu imam lah, tu imam sembahyang lain lah, kami nak balik lah, kami tak marah. Tu imam balik mandi, lepas tu tu imam sembahyang seorang-seorang di rumah lah. Kami sah dah. Sebab tu masalah tu imam hak dalam. Lain kalau kata kain carik. Kalau kain carik kita duduk belakang tak tegak dia, kain dia carik tanpa ha, nampak putih-putih paha. Kalau hak hitam nampak hitam-hitam. Kita tak tegak langsung di belakang, tak, subhanallah. Habis sembahyang baru kita kata tu imam kain tadi carik tu. Tak mana? Allah cari sungguh. Cari sungguh berlubang. Semua kena sembahyang lain. Sebab kita nampak kita tak tegak dia. Patutnya kita subhanallah, dia kena keluar lah. Ada masalah, something wrong pada diri dia. Dia kena keluar. Kalau niat hadas, kita sah. Sama kita masbuk, kita tak boleh duk cuit dia. Kita masuk dalam surau ni, ada orang duk sembahyang maghrib tadi, kita nak sembahyang belakang dia masbuk, kita tak gaduh cuit dia. Dia nak niat imam ke, dia nak niat tak mau niat ke, terpulang dekat dia. Yang kita ni wajib kita kena niat makmum. Kalau kita niat tak niat makmum, tidak sah sembahyang kita, dia sah sembahyang. Sekali lagi imam sembahyang Isya berjemaah, dia tak niat pun jadi imam. Makmum wajib kena niat jadi makmum. Tu imam ni dia tak ada niat, dia tak niat jadi imam, dia tidak dapat fadilat jemaah. Dia cuma sah sembahyang Isya saja bagi diri dia, satulah, dia tidak dapat jemaah. Makmum wajib kena niat berjemaah. Makmum tu salli fardu Isya. Makmum, para ulama kata makmum kerana Allah Ta'ala lah, dia kena niat makmum tu kena ada. Kalau dia tak niat makmum,
dia ikut tunai adaan, dia ikut tu imam, batal. Imam tak apa, kita masbut tersaduk kalut lah, duk cuit-cuit dia tak payah, terpulang kat dia lah, dia nak niat imam ke tak niat imam ke, terpulang dekat dia. Kita tu yang masbut, jangan duk cuit lah, duk cuit dia buat apa, dosa kita cuit dia. Dia tengah sembahyang kita pergi duk cuit dia, berdosa. Tambah-tambah lagi kita tidak takbir apa pun, pergi duduk belakang dia, bentang kain jadah, pop cuit dia, lagi berdosa. Nak takbir, nak cuit ni kena cuit dia, takbir dulu, masuk sembahyang dulu, tapi tak payah cuit lah. Kecuali kita nak ambil orang tepi tu, nak suruh dia gesak ke tengah sikit ke, boleh lah. Dia duduk tepi dah, kita nak ikut dia sebelah kanan, biar rapat. Ada 2 orang lagi mai, 3 orang, dia kena ubah sikit lah. Tu. Yang ke-55, imam membaca perlahan dalam sembahyang nyaring. Sembahyang maghrib, isya, subuh. Orang takut jadi imam. Tambah maghrib, sehari nak wirid pula. Kalau masjid tu, belakang kedai kita tak apalah. Dia lepas-lepas sembahyang maghrib, dia tak wirid lah. Dia apa wirid waktu lohor, waktu asar. Kita wirid waktu isya, waktu maghrib. Banyak wirid waktu maghrib. Semua takut nak jadi wirid, takut baca sehari silap. Lillahi ma fi sama jadi ayat kursi. Dia pusing ayat kursi jadi lillahi ma fi sama. Duk kokak-kokak pi tu. Benda tu, kelupaan tu ghalib lah bagi manusia. Kita ada takut. Lupa biasalah manusia. Manusia mana ada tak ada lupa. Semua lupa. Jika imam membaca Fatihah dengan sir, perlahan tanpa suara, macam sembahyang lohor, sembahyang asar, tak apalah, sembahyang sir. Tapi ni sembahyang nyaring, sembahyang maghrib, sembahyang isya, sembahyang subuh, pada sembahyang jahriyah ni, iaitu sembahyang nyaring. Walhan ia seorang yang tidak dikenali, kita tak kenal dia, kita suruh dia jadi imam, nampak ketokohan dia tu, jangan nak boleh jadi imam dia ni, kita pun suruh kat dia, dia pun naik dia tak baca apa pun, takbir pun dah pelan, Fatihah pun pelan, kacau. Dikenali siapa ni? Seorang yang tidak dikenali, nescaya tidak sah sembahyang di belakangnya, berimam dengan dia, karena pada zahirnya ia seorang yang tidak pandai membaca dengan baik. Zahirnya orang naik jadi imam ni, kalau maghrib dengan isya ni mesti kena pederai lah. Kalau dia ni kalau tak baca pelan ni, memang dia tak boleh baca apa ni, dia memang tak boleh baca Quran ni, tak pandai ni. Zahirnya dia memang tak pandai. Kalau tak pandai segi Fatihah, batal, dia rukun. Kalau dia pandai, mesti dia baca derai. Pasal dia tahu dah maghrib kena baca derai, isya kena baca derai, Fatihah lah, baca Fatihah pelan, tak dengar apa pun. Pada zahirnya ia seorang yang tidak pandai membaca dengan baik. Kerana kalau ia baik bacaannya, tentu sekali ia membaca dengan nyaring, kerana tepat dengan masa dan waktunya. Kita pun habis-habis lekeh pun, inna a'tayna kal kausar pun boleh dah. Itu bukan lekeh tu, no? Habis penyegan, bukan lekeh. Ya Quran tak boleh kata lekeh. Ya Quran inna a'tayna kal kausar ni 3 ayat pun hebat. Tapi orang jarang baca. Orang kata jadi ustaz baca inna a'tayna, amboi. Jadi kita pun tak boleh lah, no? Kalau baca banyak-banyak tadi, aku jadi ustaz, jadi tu imam, kena baca panjang-panjang sikit. Orang kata, makmum kata, dia hebat bacaan dia. Ni maghrib wal asri inna a'tayna, amboi, awak tak ada ayat lain. Tak, dia nak baca ayat apa pun tak apa, Quran. Lebih baik dia baca hak tu, dia baca Quran hak panjang-panjang, dia ambil sulam sikit-sikit je, dia ambil sikit-sikit je hak tengah.
Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan. Allahu akbar. Kita dah ingat nak pederah dah. Maghrib dia baca hak tu je. Lebih-lebih hang baca inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Habis. Ni amboi 3 ayat dia, 5 ayat dia Rahman. Lepas tu saat ni rakaat kedua qul huwallahu ahad. Amboi. Macam nak ketuk kepala. Nanti pergi baca Rahman tu buat apa? Hang boleh pun hang apa hang tunggu subuh ke? Hang tunggu insya sat lagi ke? Boleh disunatkan kita panjang-panjang insya. Subuh kena 20 ayat lebih. Ni subuh baca wal asri. Tak apa, tak boleh baca, tak ada masalah. Tapi tak kena tempat dia. Ada kadang-kadang kita semayang maghrib. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lepas itu alladzi apa semua sambung. 3 ayat je apa tu? Allahu akbar. La ilah. Lebih baik ang baca wal asri ataupun alam nasrah sudahlah. Surah-surah lazim. Kalau nak sambung bagi ada cerita dia sampai habis. Sampai habis kita baca tu cerita dia. Cerita yang kita nak baca ayat Quran tu bagi habis. Lepas tu saat ni masuk ayat lain pula. Nak ambil tak apalah. Ni saya nak pergi kedai, contohlah cerita dia. Si Musa pergi kedai cerita. Contoh buka ayat Quran ni, cerita terkata. Lepas tu pergi kedai beli apa? Lepas tu sampai di kedai saya sampai di kedai, puk habis. Allahu akbar. Tak ni pergi cerita bab lain. Kena cerita saya pergi kedai beli ni sampai habis saya bayar apa habis. Kalau cerita tentang Nabi Musa. Nabi Musa dia mengadir habaq kata apa? Sesungguhnya aku ni rasul, aku nak bagi kepada kamu sekian macam ni sekian. Kamu kena sembelih kerbau lembu kala ni orang tanya kuanu lama ni kemana ni. Kalau apa kalau merah kemudian di mana cerita Nabi Musa sampai habis baru kita ada berhenti takbir. Baru elok. Kalau tak mau baca hak pendek-pendek ni, qul a'udzu falaq sampai habis saat ni benas. Senang dengan duk ni. Demikianlah oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala, tetapi jika ia berkata selepas selesai memberi salam, saya sengaja membaca dengan sir. Dia kata, saya saja nak baca. Maka para makmum tidak wajib mengulangi sembahyang mereka, lagi dinaskan atasnya dalam kitab Al-Um. Dan diiktimalkan bacaan perlahan itu supaya mengharuskan orang lain mengikut. Dan diiktimalkan bacaan perlahannya itu supaya mengharuskan orang lain mengikutnya. Kemudian yang 56, takbir sembahyang jenazah menapati rakaat dalam sembahyang. Kita masuk dalam habis dah sembahyang tu, dia ambil sikit termasonah kita ambil dalam kurang 10 masalah kot dalam sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah 2 saja, tapi orang tak mau buat. Ada 4 mati pun tak sembahyang, bukan hak tahun ni lah. Hak lain-lain tu. Pak mati pun tak sembahyang, mak semati pun tak sembahyang, abang semati pun tak sembahyang, adik mati pun tak sembahyang. Pas pak mati 3-4 hari, ai kata pak hak tu kenapa ingat aku? Hak ni hak pak ni hak tepi jalan ni hangpa ambil, aku ambil, hak hangpa ambil benang-benang sana. Tapi sembahyang tak mau. Pak dia. Doa yang makbul doa anak lah. Jenazah pak ni kalau kita sembahyang, doa kita dimakbulkan, doa anak yang lebih makbul daripada doa-doa orang lain. Kalau kata isteri, anak jadi imam, suami tak ni lagi, anak dia lebih makbul. Dan kita, isteri kita mati, anak kita tu lebih elok jadi imam. Bagi dia jadi imam, mak dia, doa makbul. Kalau pak mati pun anak lah.
Tapi kalau dah anak pun tak boleh, serah kata imam lah. Tok imam dia tanya dulu siapa dia imam. Dia akan tanya siapa, ada waris ke? Wakil kata imam lah. Wakil kata imam. Wakil tu di bawah lagi. Bukan wakil di atas ni. Wakil di bawah tu dia tak naik dah tu. Takut nak sembahyang jenazah. Akhirnya bukan dia ada rokok sujud pun. Takbir sembahyang jenazah tu yang kita dapat 4 kali tu. Jangan terah. Takbir tu jangan terah. Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Jangan. Kita disunatkan perlahan. Perlahan-perlahan, jangan pelan sangat sampai orang tak dengar. Sebab dia bukan saf jauh-jauh. Saf dia 3 aja. Kalau belah kanan, kalau belah bawah laki-laki, dia berat belah mana? Laki-laki dia cam, kita duduk macam ni. Kita nak tak banyak, saya pesan kalau berapa kali dah. Nak kita mengaji, orang mengaji dia tahu. Sebab dia akan jumpa. Dia akan jumpa satu hari nak letak belah mana? Atas kepala. Kita nak letak banyak ni. Letak belah mana? Atas kepala, kiri kanan tahu. Sekali orang nak main sembahyang dia tahu. Kita letakkan kepala macam ni. Ingat yang ni perempuan, yang ni lelaki. Jadi di mana saya pun pesan untuk guru besar macam tu. Sebab dia akan jumpa. Kalau malam-malam kadang orang nak main malam, kita duduk macam ni. Banyak balik main daripada mana, kita daripada Kedah nak sampai sini. Tiba-tiba sampai waktu nak insya. Mamai nak letak macam mana? Kawan yang duk pandai sikit ada, yang kita je. Lah mana kepala? Kiri kanan. Dia laki-laki lain, perempuan lain. Kita duduk menghadap kiblat macam tu. Tu. Cuba Haji buat. Jadi mana kepala laki-laki belah sana. Kita nak letak banyak tu. Kepala laki-laki berat belah sini. Kepala perempuan berat belah sini. Ni macam ni, tempat ni. Okey, letak kepala pergi belah sana sikit. Ya. Tu. Di atas kepala, tangan. Ni kepala. Macam tu kan. Macam tu menghadap kiblat. Bermakna sanalah. Tak kepala laki-laki. Kepala perempuan belah sini. Bukan perempuan laki-laki satu kepala dah. Dia hasil. Kepala laki-laki belah sini. Perempuan kena duduk belah sini. Kaki menghadap sana. Laki-laki, kaki kena menghadap sini. Orang yang nak sembahyang tu, kalau laki-laki duduk di kepala dia. Kalau perempuan, imam dia kena duduk betul pinggang dia. Duduk rapat. Ada cara dia, jangan kita mai tu imam orang nak mayang. Lah mana kepala tu? Belah ni. Hampa tak salah. Kok ni lah. Jadi kita tu kena berat belah sana kalau laki-laki. Banyakkan saf tu belah sana. Kalau hak perempuan, banyakkan belah sini. Beratkan tu kedudukan. Pastikan jadi 3 sah. Lebih tak apa. Jangan kurang daripada 3 sah. Sebab 3 sah tu ada dalam di kalangan kita tu ada makbul doa, maka diampunkan dosa si banyak tadi. Tu pegang betul-betul tu. Tidak pegang ni. Ni laki-laki, ni perempuan. Main banyak kita yang hari-hari ni kita tengok. Laki-laki mana? Laki-laki kepala belah tu. Perempuan kepala mana? Saat depa bang kita berhenti saat. Surah mana? Oh, Kastang. Hidup ah. Angin bawa buat main ni. La khawla wa la quwwata illa billah. La khawla wa la quwwata illa billah al-'ali.
Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Allahumma rabb hadhihi Sayyidina Muhammad wa Jadi takbir sembahyang jenazah, takbir sembahyang jenazah itu menepati rakaat-rakaat dalam sembahyang. Takbir dalam sembahyang jenazah itu menepati rakaat-rakaat di dalam sembahyang juga. Nah, berarti setiap takbir sembahyang jenazah itu adalah sama dengan rakaat-rakaat dalam sembahyang. Nah, kalau nak disebahkan nak sembahyang kita ni jadi rakaat lah. Nah. Oleh demikian, apabila mendapati makmum masbuk, imam sedang sembahyang jenazah, nah, maka hendaklah ia mengangkat takbiratul ihram dan jangan tunggu takbir imam yang akan datang bagi dia. Jadi kita masuk pi tu, kita jangan duk tunggu dah. Tu imam doa Allahu akbar, dia duk baca apa. Kita jangan duk tunggu sekali rakaat. Kita takbir pula pun kita masuk dak. Kita masuk tu terus kita takbir dia. Dia duk taman tu pulang kat dia. Jangan duk tunggu macam kita duk tunggu masbuk ni lah. Tunggu tak imam sekali dia bangkit tahiyat awal baru nak duduk. Duk singkin baju apa semua korang apa imam. Tu imam duduk tahiyat awal tengah dia bangun kita nak takbir dah. Taman dia masuk, dia duduk, kita masuk je, kita bang atau kita takbir dah. Macam juga sembahyang jenazah. Kita pipi tu kita tengok dia dah takbir dah. Nah, takbir tu tang mana tak apa. Kita masuk takbir baca Fatihah aja. Sagi dalam kalau dia baca Fatihah dan dia takbir, sagi yang kedua kita ikut takbir. Dia kira lagu tu. Maka hendaklah dia mengangkat takbiratul ihram dan jangan tunggu takbir imam yang akan datang baginya. Jangan. Dan hendaklah makmum itu selepas takbirnya terus baca Fatihah. Baca Fatihah terus. Dan sempurnakan segala rukun sembahyang dirinya. Baca Fatihah habis. Seperti mana disempurnakan oleh makmum yang masbuk dalam sembahyang. Baca Fatihah bagi habis. Kalau imam tak tangkap tangan lagi, kita angkat dia imam tu, kita masuk imam duk baca dah dia takbir, kita pun Allahu akbar baca Fatihah sampai habis. Kalau dia tak sambung, dia tak masuk rakaat kedua ke apa takbir yang kedua ke, tak apa. Kalau dia takbir kedua, kita tengok makmum masbuk bertakbiratul ihram, tiba-tiba imam mengangkat takbir yang kedua pada sembahyang jenazah. Batas sembahyang jenazah ni dia orang tanya, ada lagi kah? Habis dah? Lepas tengok dua mai. Pasal orang masbuk dia tak apa, kadang-kadang dia tak apa nak ngaji tentang masbuk. Dia tengok tema, oi mayang dah, tak mutu balik dah. dia tak masuk, sebab tu dia tunggu je. Dan kita pun kalau dia kata pukul 11 sembahyang, kita kena ada. Tak boleh tunggu dah pukul 11 sebab banyak nak kena hantar. 11 jangan duk tunggu dah. Katalah dia masuk tu, jika makmum yang masbuk bertakbiratul ihram, maka tiba-tiba imam bertakbir yang kedua, maka hendaklah makmum itu selepas selesainya takbiratul ihram terus bertakbir serta imam dan gugurlah bacaan Fatihahnya daripadanya, seperti mana hukum makmum masbuk bertakbiratul ihram mendapat imam sedang rokok pada sembahyang yang lain. Kita pipi Allahu akbar, depa sembahyang dah. Depa duduk sembahyang dah. Bila habis Allahu akbar, imam pun Allahu akbar. Oh, takbir yang kedua dah. Kita tak gaduh baca Fatihah. Fatihah kita tu dikira dengan imam dah. Jadi kita pun Allahu akbar. Jangan baca Fatihah. Kalau kita tak ikut, dia batal dengan main. Main dia lain. Dia Allahu akbar, imam pun Allahu akbar. Oh, dia takbir yang kedua. Kita Fatihah tak ada baca. Kita pun Allahu akbar, selawat. Saat ni selesai, tambah lagi satu. Tambah juga. Satu lagi.
Makmum masbuk belum menghabiskan bacaan Fatihah, imamnya terus mengangkat takbir yang kedua. Tadi dia sampai-sampai Allahu Akbar, imam pun Allahu Akbar. Macam kita rukuk juga lah, macam tu. Yakni dia Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Imam pun Allahu Akbar, takbir yang kedua. Jika makmum yang masbuk sedang membaca Fatihahnya dan belum menghabiskannya Fatihah itu, imam terus mengangkat takbir yang kedua, maka bolehlah makmum itu memutuskan bacaan Fatihah dan terus mengikutnya tu imam tadi, atau menghabiskan bacaan Fatihahnya. Ini soalan. Maka bolehkah, bukan bolehlah ni. Silap baca, silap tengok tu. Jika makmum yang masbuk sedang membaca Fatihahnya dan belum menghabiskan bacaannya Fatihah tu, imam terus mengangkat takbir yang kedua. Cerita dia, makmum tu main masbuk kemudian baca Fatihah, belum habis lagi Fatihah tu, imam pun terus mengangkat takbir yang kedua. Soalan, maka bolehkah makmum itu memutuskan bacaan Fatihah? Soalan. Dan terus mengikutnya. Bolehkah makmum tu berhenti Fatihah dan terus mengikut imam? Angkat tangan takbir. Ataupun menghabiskan bacaan Fatihahnya atau baca Fatihah sampai habis. Maka hukumnya ada dua wajah. Yang terlebih asihnya daripada keduanya itu adalah yang pertama, iaitu memutuskan bacaan Fatihahnya seperti mana makmum yang masbuk yang tidak dapat melainkan sebahagian daripada Fatihahnya telah lalu sebutnya dalam masalah yang ke-25 ya. Yang dulu ni catat dalam semayang. Jadi dia tak boleh duk baca Fatihah lagi dah. Dia kena terus putus Fatihah dia, terus takbir. Kemudian makmum masbuk yang luput beberapa takbir, dia mai dah habis dah, tu imam nak bagi salam dah, macam mana nak buat? Nak balik start mutu balik terus kah lagu mana? Mai dapat sembahyang dah. Sembahyang jenazah kena pulun jugalah, kena belajar juga no. Walaupun kita jarang-jarang pergi, takut kena adik-beradik kita ni dalam hidup kita ni, kena sembahyang jenazah kita kena ambil berat, belajar cara mandi jenazah, kena ambil berat, cara mandi jenazah kena ambil berat. Tang lelaki-lelaki kot sehari ada adik-beradik kita, abang kita, adik kita, pak menakan kita, tok wan kita orang lain mandi tak apalah. Kita nak mandi pak kita, takkanlah kita tak mandi pak kita. Dia ikut-ikut mak pun boleh mandi, isteri boleh mandi, kita boleh mandi. Orang yang keluarga dia mandi, tak bagi ke orang tak apa. Tapi ke orang yang mandi ni pun, dia kalau ada keluarga dia nak mandi, dia akan tanya, ada adik siapa-siapa keluarga dia nak main mandi kah? Walaupun duit bagi kat mereka lah, duit bagi kat orang mandi lah, jangan ambil kat kita. Duit tu bagi kat mereka tengok aja kita mandi. Ayat 369 tu lagu mana cara mandi dia. Kena ada kursus-kursus, kita pergi tengok je lah. Tengok sekali tahu dah. Kita tak ambil peranan pun tak apa, kita tengok dia duduk jurui tu. Sekali jurui macam ni, ada 3 kafiat dia, cara-cara dia tu. Jadi kita boleh tengok dah. Dengan ayat dan bidara tang mana, maksud nak tang mana nak bu. Kadang-kadang dia orang mandi ni minta maaf lah kalau Tok Imam duk mandi banyak kot. Tak. Kot lah, minta maaf lah. Kadang-kadang ada kita pergi tengok tu tempat tu dia mandi banyak. Sedih kita tengok. Depa jolok pakai pipe, lah pakai. Kita kena tekan, kena banyak tu kita kena tak di belakang atau tu. Kita tekan perut, tabik habis najis. Lah modernnya dia pakai kepala pipe tu. Kan kepala getah ada tajam kan. Dia suara
dalam punggung tu dia buka pipe pop. Tak lagi tekan pop tabik habis. Seksa banyak tu. Sial. Kena abang kita, kena adik kita kalau buat gitu, marah jugalah. Mudah ya apa lapik duk menyambung tu. Kan? Minta maaf lah kalau ada yang duk mandi banyak, jangan buat. Seksa banyak tu. Banyak tu kalau boleh angkat sikit kepala dia bagi tinggi, jangan pergi duduk bawah gitu. Bila kita jurus masuk ke lubang-lubang telinga tak boleh. Dia mengadu tu. Kita mengadu esok kita mati, esok kita mengadu hampa pelan lah jurus oi. Gitu lah. Tapi bukan dengar pun. Ikut depa nak kalih pi, kalih kok nu, kalih kok ni. Jadi kita kena tertib lah. Mandi banyak. Ni ambil pipe suara tu, buah jubuk ni. Awet-awet cong. Buka ayat. Memang ayat masuk dalam perut. Sehari tekan tabik habis. Tabik. Patutnya dia kena beruang, kena tolak, kena bangkit. Sebab tu kita kalau boleh banyak ni, malam kita kalau dia mati malam, minta maaf lah, jangan mandi. Jangan mandi. Mandi bangkai, lepas panggil mandi bangkai. Memang bangkai dah kita pun. Mati tu bangkai lah. Tapi daripada mandi bangkai. Lencun korang tu. Ni nak esok nak simpan. Dan pukul berapa? Pukul 11 esok. Mati pukul 6 petang. Balik di rumah, mereka jurus sampai lencun dalam bilik ayam. Mereka tak tekan perut. Patutnya tekan dia keluar najis. Kalau nak berikut-ikut lah. Sebab bila kita bangkit tu, banyak bila kita bergerak, kita angkat, dia akan terbit habis. Tak dah. Yang mana duk keluar, dia akan keluar. Sebab lumban jubuk kita tu, dia ada spring. Dia tak ada, dia loose. Dia akan keluar. Bergerak je terbit lah najis. Bila kita bergerak, kita kena cuci, pusing dia elok, ambil tisu cuci apa semua. Ni depa mandi sampai lencun. Sini mandi ah? Dia mandi ah? Depa mandi. Mandi sampai lencun. Banyak ni bila mandi, dia kena tanam. Kena pergi semayang. Dia ada dua aja. Cara mana? Mandi. Kapan? Semayang. Tanam. Ni kita mandi dah. Memanglah mereka kata mandi bangkai sampai lencun kan tu. Ambil dia tu lap, ya, kain basah lap semua. Lepas tu beralih dia, jangan duduk di mana, beralih dia, tekan-tekan sikit-sikit. Esok terang dia nak buang hak najis tu, kita buang dulu. Takut malam ni dia nak duduk, dia kembung kan. Tekan ambil sikit-sikit najis terbit bila kurang, lap dengan tisu apa semua, basuh punggung dia sikit-sikit. Lepas tu tangan tu kita gerak. Tangan tu gerakkan. Gerakkan dia. Pelan-pelan. Dia baru mati tu dia hidup lagi. Tangan dia lembut, gerak. Kaki dia kita gerak. Angkat sikit, 2-3 kali gerak. Jangan banyak sangat. Dia dah mati. Gerak tu esok orang mandi senang. Dia tak apa? Dia tak kaku. Dia tak kaku. Kalau kita gerak tu, sunat kita gerak. Gerak sikit bagi tu. Esok kita mandi, orang mandi senang dia pegang. Lembut lah. Ni kalau kita mandi dia, kita sejuk dengan dia. Dia jadi keras. Bila dia sejuk, lepas tu habis wak kering tu, sejuk tu, esok pagi, cekang. Kalau kita tak ikat, kalau duduk gitu lah. Kalau mulut herat-herat lah. Na'udzubillah. Kunci kan, ikat semua tali-tali semua ni. Kemudian kalau ada apa-apa buanglah, letak tangan ikat bagi elok, lepas tu kaki ikat, paha ikat, semua ikat, letak sunat, letak benda yang berat. Bukan nak takut dia hantu. Dia kata taklah pisau kacik ke apa ke. Takut hantu dia bangkit. Bukan nak masalah dia hantu, kita takut perut tu dia melembung. Tekan tak benda yang berat, tutup bagi elok. Pastikan katil dia tu jangan rapat dengan dinding, takut semut. Semut pergi ketit malam kita kan tahu kita duduk lena. Tu namanya ikat bagi elok. Seni tu kita longgakkan kalau waris kita lah. Kita longgakkan apa semua bagi esok orang mandi senang, orang nak bangkit. Banyak dulu dia boleh, orang tua dulu dia duduk di belakang. Lepas tu dia beruang, dia tolak gitu. Dan dia tolak terbit. Lah tak ada ah. Mana ada siapa buang dia tak mau dah. Kusuk. Dia pakai pipe tu, tekan.
tabik habis. Jadi kerah kaku jangan buatlah kalau boleh. Mandi tu tak payahlah. Kita lap dengan kain aja. Kain tola basah lap bagi elok. Cuma di sini pastikan kena cuci. Sebab dia akan keluar najis. Kita akan keluar najis, bukan dia, kita pun keluar najis. Kalau kita orang menguat sikit je, bagi kita mati je, akan tabiklah najis kita. Tambah-tambah kalau kita angkat tu, dia akan tabik lah. Najis air kencing semua tabik. Ambil tisu cuci, ambil jurai, ayak jurih, tak apalah tu. Lepas tu salin dia bagi elok, ra'i dia bagi elok, letak dia bagi elok, kaki menghadap kiblat. Jangan kepala menghadap kiblat. Ni kalau macam ni kiblat, kaki menghadap kiblat, kepala mai kat tu, jangan letak kepala pergi kat tu. Kita pipi tengok kiblat lah mana? Belah ni. Kaki duduk belah ni. Salah lah. Ataupun ngiring yang hadap kiblat. Sebenarnya dia sunat kita mengiringkan menghadap kiblat. Macam kita simpan orang banyak dah tu. Dalam kuburan kena mengiring kan? Mengiring macam tu pun boleh, tak ada masalah. Tapi afdalnya daripada buat tu, kaki menghadap kiblat lah. Pastikan ikat. Kalau tak ikat, kalau kita pergi mandi dia, kalau kita tak ikat, kalau dia terangkat, duduk gutu lah tangan dia. Takkan turun dah sebab dia dah sejuk. Bila dia sejuk, dia tak akan turun dah, dia kerah. Kalau kita main apa tu, esok dia akan orang mandi pukul 11 pun dia kata macam mandi mati baru. Itu ni no. Tu no. Kalau dia kata makmum masbuk luput berapa takbir, wallahu a'lam. Banti tentu. Kita kitab tu kita nak habis dah bab semayang tu. Cuma kita nak lalu bab khusyuk, bab sunat zikir-zikir je. Kita baca sikit-sikit je lah yang tu pun. No? Kita tak ulang, tak mentalaah sangatlah tu. Pasal dia khusyuk-khusyuk ni kita sambil lalu je. No? Kita tak baca betul-betul. Kita akan cuba tengok bawah sebab dia yang pentingnya kita nak ambil hak semayang je itu hari. Yang lain tu hak sunat-sunat zikir lepas semayang lepas maghrib tu adalah kita bawa insya-Allah minggu depan. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa aqrinna bit taqwa wa jammilna bil afiyah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillahil alamin insyaallah.